Assalamualaikum. Hello, follow Majalah Nona. Apa khabar? Bertemu kita sekali lagi di Nona On Air dan kita bertemu bersama dengan seorang tetamu yang sangat istimewa dengan tajuk hari-hari buat konten relevan ke? Tapi saya tak berseorangan. Saya ditemani oleh rakan sejawat saya, Suzy. Suzy, apa khabar? Sihat Kak Maizan. Hai followers Majalah Nona. Hari ni hari terakhir raya kan, 30 Syawal. So ada jemputan terakhir tak? Tak ada. Semalam kita dah buat potluck. Yang terakhir. Okey, sebenarnya tak sabar tau nak bersama dengan tetamu istimewa kita pada pagi ni, Suzy. Seorang yang sangat dikenali. Kita memperkenalkan pengasas Lovely Beauty, Aisyah-Lee. Aisyah-Lee, apa khabar? Hai, Assalamualaikum. Sihat? Apa Kak Suzy, Kak Maizan, apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih jumpa Aisyah hari ni. Last jumpa Aisyah masa Nona Top Beauty Entrepreneur 2020. Betul. Masa tu rasanya baru-baru lepas bersalin kot, ataupun tak bersalin lagi, ataupun tak mengandung lagi. Tak ingat dah, lupa dah. Lama dah tu. Aisyah, topik hari kita hari ni hari-hari buat konten relevan ke? Okey, macam buat konten sekarang ni bagai jadi satu kemestian bagi usahawan sekarang. So, tak penat ke hari-hari buat konten, Aisyah? Okay, good question. Thank you Kak Maizan. Okay, actually Aisyah ada dua pendapat tentang hari-hari nak buat konten ni kan. So, satu pendapat adalah sebab dalam bisnes dia ada personal branding dan juga brand branding. Okay, kalau macam bagi seorang founder, kalau brand dia dah cukup kuat, kalau brand dia dah dikenali, orang tak kenal founder dia, jadi founder dia macam tak perlu pun hari-hari nak buat konten, tak penat pun nak fikir buat konten apa. Sebab brand dia, walaupun dia tak buat konten, brand dia tetap berjalan seperti biasa, orang kenali brand dia. But kalau brand tersebut dikenali sebelum brand tu, iaitu dikenali oleh founder dia sendiri, which is personal branding, iaitu yang agak memenatkan kerana kalau brand tu dikenali oleh founder dia, jadi founder dia yang kena buat branding everyday, content everyday, itu yang memenatkan sebenarnya. Tapi that's why I choose sebenarnya diri Aisyah sendiri pun macam tu, which is orang kenal Lovely melalui Aisyah-Lee. So bila dah memikirkan selama 4 tahun Aisyah dalam bisnes ni, dalam bidang ni, jadi memang agak penat. Memang agak penat ya, sebab nak kena fikir buat konten hari-hari, apa yang orang minat dengan kita. Nak pula kalau kita asyik promote benda yang sama, buat konten benda yang sama pun orang akan bosan. Orang nak sentiasa konten yang baru, konten yang lebih menarik, yang lebih menarik perhatian orang lah nak tengok kan. Kalau yang hari-hari yang biasa, yang sentiasa buat tu, orang dah jadi bosan dah. So, Aisyah ambil langkah yang lebih baik, which is Aisyah masuk kelas di mana Aisyah nak belajar macam mana nak turn daripada personal branding ke brand branding. Sebab memang penat sebenarnya, actually memang penat. Itu. Oh, macam tu. So macam Aisyah, macam macam mana Aisyah dapat idea tu? Sebab hari-hari sebab memang faham tahu macam mana buat konten tu, tak nak bagi orang jemu. So nak create idea tu, macam mana tu Aisyah? Okay. Alright, so macam Aisyah suka explore. Aisyah suka explore marketing di luar sana, which is luar-luar negara. Nak pula Aisyah K-pop fans daripada 13 tahun lagi. Anjay saya, Saraheyo. So Aisyah jadi K-pop fans daripada pada umur 13 tahun lagi. So sampai sekarang dah 25 tahun dah
berapa belas tahun dah jadi K-pop fans ni. Jadi apa market diorang buat dekat sana, Asha suka inspirasikan marketing diorang dekat belah sana masuk ke dalam market Malaysia. Which is Asha nak sentiasa lain pada yang lain. Jadi marketing pula bukan sekadar kepada branding produk, tapi personal Asha juga nak buat konten hari-hari kan. Asha akan tengok konten-konten orang luar sana, macam founder-founder ke K-pop idol ke, Asha akan cuba buat konten tu masuk ke dalam market Malaysia yang sesuai dengan market Malaysia, which is sesuai dengan follower Malaysia, apa Malaysia nak. Macam tu. Tapi kita tukar, kita macam nak kelainan sikit daripada luar negara. So, selain pada tu, Asha suka tengok movie. Kalau dalam movie pun banyak sangat ideas yang kita boleh dapat sebenarnya konten-konten tu. And then selain tu, Asha akan tengok dalam keadaan keliling kita macam mana orang kehidupan. Dari segi kehidupan pun kita boleh dapat idea untuk buat konten juga. Contohnya macam like, sekarang ni orang suka like dekor-dekor rumah kan. Jadi Asha ambil peluang tu di mana Asha nak dekor rumah. Orang suka tengok Asha dekor rumah. And at the same time Asha akan promote selit-selit sikit produk Asha. Macam tu. So macam like kita kena pandai not pula. Kita tak boleh nak hard selling sekarang ni. Sebab orang dah tak nak hard selling. Orang nak soft selling saja. Bagi orang tercari-cari produk kita. Macam tu. Asha, dah terlanjur cakap pasal rumah tu kan. Kita geram sangat tengok rumah Asha tau. Bila nak invite majalah Nona buat house tour ni? Boleh lah. Nanti nak datang. Saya jemput, sentiasa terbuka untuk majalah Nona. Suzy? Aisyah tadi Aisyah ada cakap suka tengok konten daripada luar negara, terutama daripada Korea kan. Kita tahu Aisyah pernah juga keluarkan single macam jingle untuk you punya produk sendiri, betul? You siap menari-menari semua. Ya, So adakah Aisyah rasa benda tu sesuai, relevan untuk Aisyah punya marketing? Lepas tu adakah Aisyah rasa bila Aisyah buat semua ni dapat feedback bagus, anda juga menjadi salah seorang selebriti macam tu, rasa macam dunia selebriti orang dekat. Gitu. Thank you so much Kak Suzy. Okay, actually intention Aisyah bukan kepada like nak jadi artis ke, nak jadi penyanyi ke, tidak. Sebenarnya Aisyah buat benda tu adalah Aisyah buat lagu untuk tim Aisyah. Sebab apa? Lirik-lirik yang digunakan dalam lagu I'm Lovely. Lovely pula diambil daripada nama brand Aisyah. So lirik-lirik dia yang dalam lagu tersebut adalah ditujukan kepada mereka yang tengah down, yang mereka yang cepat give up. So bukan nak up diri, tapi orang selalu cakap diorang inspirasikan Aisyah. Diorang tengok Aisyah, diorang nak semangat balik. Jadi Aisyah ambil peluang di mana Aisyah nak create satu lagu di mana bila mereka mendengar lagu tersebut, mereka rasa macam bersemangat. Mereka tak nak give up. Mereka rasa macam like, kalau Asali boleh, aku pun boleh. Macam tu. So like, mereka tahu kisah-kisah hidup Asha macam mana. Jadi mereka pun nak dengar daripada lagu-lagu tersebut. Diorang fahami dengan lagu-lagu, lirik-lirik lagu tu kan. So intention Asha adalah untuk mereka yang like nakkan semangat balik. Sebenarnya tu intention Asha lah. Tapi lebih kepada Asha punya team. Team Asha macam tu. So macam like, tapi serius, walaupun bukan team Asha, just followers Asha pun, mereka akan share dekat Asha macam, best lah lagu ni. Kalau saya tengah down kan, saya give up dengan assignment saya ke apa kan, saya dengar lagu Asha, terus saya nak semangat balik. Contohnya macam tu lah saya dapat feedback. Yelah, siap menari semua kan? Yang kita ya, menari tu K-pop lah. Tapi kena masuk elemen K-pop jugalah. So bila hari-hari Aisyah buat konten, mungkin ada bercerita tentang family, business of course lah. Tak kerasa macam privacy Aisyah kat situ ada orang tahu ke? Okay, faham. Alright, so kalau dekat situ pula, Asha pernah bagi tahu dekat follower Asha akan share apa yang Asha rasa patut share. Asha tak akan share apa yang patut Asha share. And Asha pernah cerita, dekat dalam media sosial, Asha hanya share dalam beberapa persen daripada kehidupan Asha yang sebenar. And then pula, sebagai orang yang ada followers yang banyak, kita semestinya kena share benda-benda yang baik sahaja. Jadi, contoh kalau orang minta tips pasal rumah tangga, orang minta tips pasal bisnes, orang minta tips jaga anak. So, Asha tahu mereka sangat memerlukan benda-benda macam tu kerana
mungkin ada di antara mereka semua di kalangan followers tu mereka tak terdedah dengan kata apa, knowledge pasal rumah tangga ke, pasal anak-anak ke, pasal rumah ke, mereka tak terdedah dengan tu. Kemungkinan dengan ada orang yang sharing ataupun share awareness, so mereka rasa macam like, oh ada tips daripada Asha, Alhamdulillah guna tips ni. Sebab apa? Contoh Asha share tips nak bersalin. Tips nak bersalin kan. Jadi Asha share tips macam mana nak mindset, nak bersalin tarikh yang kita nak. Melalui normal delivery. Sebab Asha dah tiga anak, doktor Asha suggest untuk Asha buat mindset tu setiap malam masa hujung-hujung trimester lah kan. Doktor ajar, so benda tu berjalan, benda tu menjadi. Jadi Asha rasa macam benda tu patut share dengan followers. Once Asha share, semua share feedback kat Asha. Like, Asha thank you share sebab saya dapat tarikh yang saya nak melalui walaupun normal delivery. So itulah antara benda-bendanya. Itu antaranya. And then macam like masak-masak kan. So ada di antara mereka yang mereka tak tahu masak dengan cara yang senang. Sebab Asha suka masak bukan yang banyak rempah-rempah sangat. Asha masak benda-benda yang simple. Macam tu. And then nak pula Asha dapat suami yang like terlalu penyayang. Jadi mereka macam mana nak bagi suami sayang dekat kita apa semua whatever semua benda macam tu. So Asha share tips. Okay, kita sebagai wanita bla 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 bla. Asha share tips you know. And then mereka suka benda-benda macam tu. Jadi tapi Asha share benda yang baik-baik sahaja. Kalau yang benda lain macam like kalau rumah tangga yang teruk-teruk tu memang takkan di-share lah benda-benda yang macam tu. Kita share benda yang baik-baik saja. Contoh macam anak menangis ke apa ke, itu tak share. Kita share anak tengah main, tengah happy. So macam like kita sebenarnya diikuti oleh orang. Bila orang tengok kita, dia orang nak ikut. So bila kita share benda baik dia orang ikut. Bila kita share benda yang tak baik, dia orang akan ikut. So Asha takut juga bila nak buat konten tu, Asha kena fikir juga benda ni bagi manfaat ataupun tidak kepada orang lain. Kalau tak bagi manfaat, Asha dosa dapat. Kalau bagi manfaat yang elok, pahala pun Asha dapat. InsyaAllah. Asha, kita kalau platform digital tu kita ada Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. So antara empat ni, Asha prefer mana sekarang dan apa trend sekarang kita buat konten tu? Asha, kalau Asha boleh share. Okay. Kalau mengikut sekarang ni kan, situasi sekarang ni orang dah banyak berpindah kepada TikTok. Banyak sharing dekat TikTok. Orang banyak sekarang ni, TikTok dulu orang tahu gelek-gelek je. Betul. Dulu tahu gelek-gelek je sekarang. Tapi sekarang ni banyak dah orang ambil like macam like good opportunity dekat situ, which is diorang macam menjual dekat situ, buat content sharing dekat situ. Sebab sekarang di mana orang suka tengok video. Orang suka tengok video berbanding dengan gambar dah sekarang. So macam like kat Instagram kan gambar, aktiviti kehidupan harian kita kan. Macam kalau dekat Facebook, saya tak tahu sebab saya jarang main Facebook sebenarnya. Saya tak main Facebook. Sama juga macam Twitter, saya tak main Twitter juga. Facebook dengan Twitter saya tak main antara dua tu. So saya tak tahu macam mana dekat belah sana. Yang saya tahu sekarang adalah TikTok dengan Instagram. Cuma yang saya tahu market di Facebook memang sangat tinggi. Betul, itu lumpuk usahawan kan Facebook. Ya, betul. Usahawan dekat situ, itu yang saya tahu. Cuma saya tak boleh masuk lagi kat situ sebab saya umur masih muda. So market dekat situ dah umur yang orang yang dah 25 ke atas dah. 25 ke atas dah. Kalau yang 20 ke bawah, sebab followers Asha banyakkan 20 ke bawah. Walaupun dah kahwin, dah ada anak kan, tapi dia orang macam like nak kehidupan macam Asha. Dia macam tu. Dia nak macam tu. So macam that's why Asha dah tahu followers Asha adalah macam like student, budak sekolah lagi. Jadi Asha akan tunjuk benda-benda yang baik. And then tak bagi dia orang harapan yang tinggi lah tentang kehidupan bila dah meningkat dewasa ni kan. Dia orang kena tahu kesusahan, kepayahan juga bila kita nak meningkat dewasa ni dalam rumah tangga ke apa ke kan, bisnes ke kan. Macam tu. Macam konten TikTok dan Instagram tu adalah bahan yang sama ke ataupun Asha asing-asing kan? Okay.
konten TikTok dengan juga Instagram adalah kena bahan-bahan yang berbeza. Sebabnya dekat TikTok dia ada cara dia tersendiri, dekat Instagram pun ada cara yang tersendiri. Ada konten di TikTok yang tak boleh diterima oleh Instagram. Sebab aku kata apa, orang-orang antara dua platform ni adalah orang-orang yang berbeza sebenarnya. Orang-orang yang berbeza. Contohlah kan, Asha ada buat satu konten yang di-upload di TikTok dan di-upload di Instagram juga. Tapi penerimaan antara dua-dua konten ni berbeza. Ada satu konten yang diterima oleh Instagram, ada konten yang boleh diterima dekat TikTok. Jadi konten tak boleh nak sama. Kalau TikTok ni dia more to like have fun. So Asha menjual dalam keadaan yang fun. Sebab kalau kita terlalu serius, orang macam skip sebab dekat TikTok ni orang duduk dekat kampung pun boleh famous. Betul? Sebab FYP tu. FYP tu sahaja. So kalau kat Instagram ni dia perlu cari followers baru orang tahu konten dia. Agak susah. Kalau TikTok memang senang. That's why ramai yang pergi ke TikTok. So konten dekat TikTok memang lain. Konten yang sangat-sangat lain. Kalau dekat Instagram ni dia more to sharing like tips ke gambar. Macam like dia nak personal life. And then contoh kalau macam brand dia nak more to catalog. Tahu pasal produk, info-info macam tu. Kalau dekat ni macam TikTok ni macam muka hadapan lah. Macam muka hadapan. Kalau nak lebih lanjut pergi ke Instagram. Macam tu. Suzy? Kita belajar tu. Siapa yang Kan Suzy, kita kena belajar tu nak dapatkan follower kat TikTok ni macam mana ni nak naikkan follower TikTok ni. Follower TikTok cepat naik. Betul ke? Tak naik-naik pun Syah. Kalau kita buat content everyday, dia kena konsisten tu je. Konsisten dan konten yang trend semasa. Tapi yang elok lah, jangan ambil yang tak elok lah. Okay, Asha ni baru berusia 25 tahun. Asha dah ada satu kehidupan yang diimpikan oleh setiap orang lah. Dah ada keluarga, dah ada anak 3 orang, dah ada kediaman. Kediaman ada berapa sebenarnya Syah? Actually dua. Okay, ada kediaman yang diimpikan, lepas tu ada kereta mewah. So macam muda-muda lagi dah dapat semua ni. So macam mana Asha merancang kehidupan Asha, merancang pembelian aset Asha, macam mana? Faham. Okay, terima kasih tanya soalan tu. Okay, actually sebab Asha menjalani sebelum ni Asha menjalani kehidupan yang sangat sukar, yang sangat perik dengan ketiadaan ibu dan ayah di usia yang muda. Jadi Asha jalan kehidupan tu sebagai anak yatim piatu tu sangat-sangat sukar lah. Macam like tempat tinggal pun kejap bertukar sana sini, tak selesa apa semua kan. Jadi Asha macam like orang hina tau. Orang hina kita, orang tak suka kita, orang menjauh daripada diri kita. Jadi sampai satu masa di mana Asha macam like tanam dalam diri Asha. Macam masa tu tengah mengandungkan anak pertama. Iaitu Haidee. Masa tu macam like aku fikir, takkanlah anak-anak aku ni nak menjalani kehidupan seperti aku. Tak nak benda tu berlaku kat diri aku. So Asha terbayang dekat dalam diri kan. So bila Asha bercakap dengan suami, Asha cakap dengan dia, kita kena do something untuk anak-anak kita. Jadi apa yang Asha buat sekarang ni adalah sebab anak-anak. Jadi macam like okay, Asha jual something which is macam like gadai something. Ibu pun jual dia punya motor, kami jadikan sebagai modal untuk buat business Lovely ni kan. And Alhamdulillah pada bulan pertama tu ada orang support. Asal macam bersyukur sangat ni. Selepas anak bersalin tu macam lah, ini rezeki Haidee ni. That's why tak nama Haidee Mikael lah. Mikael kan malaikat pembawa rezeki kan. Asal macam lah, Haidee memang pembawa rezeki betul pada keluarga kita ni kan. Jadi bila dah fikir macam tu, so macam like kena ada satu kediaman yang selesa. Sebelum ni aku tak pernah ada kediaman yang selesa. Jadi aku perlukan kediaman selesa untuk anak-anak aku. Jadi saya fikir okay, kita kena work hard lagi untuk kita beli rumah. Beli rumah untuk
anak-anak kita ni, saya tak nak dulu duduk rumah kayu, lepas tu rumah sempit, lepas semua kebanyakan sebab nak pula pindah-pindah. Jadi memang kalau nak cerita memang panjang lah pasal kehidupan lama dulu kan. So kalau bila dipikirkan balik, okay, kita nak hidup yang rumah yang selesa, yang saya impikan. Saya teringin sangat nak rumah yang cantik apa semua. Selalu kan ada zaman dulu kan TV petak, TV sabun tu kan. Kalau tengok kat TV tu, cantiknya rumah dia ni. Balik sekolah tengok cantiknya rumah ni kan. Teringin je kan. So bila Asha, dalam diri Asha tak suka cakap like kalau aku kaya. Asha akan cakap nanti aku kaya. Nanti aku ada duit, aku nak buat. Aku akan buat. So macam like, Asha tak nak ada kalau. Kalau tu dia ibarat macam nak tak nak. Dia kalau nak terus. Percakapan pun dalam satu doa juga kan? Betul. Okay. Aku nak rumah untuk anak-anak aku. Aku akan usaha untuk anak-anak aku. Jadi Asha beli mula-mula Asha beli rumah dekat Melaka. Sebab murah je rumah kat Melaka tu. Beli kat situ. But tapi kat Melaka pula jauh pula daripada rumah kan. So fikir okay tak apa, kita cari satu lagi, kita work hard lagi. Kita beli lagi satu rumah untuk dekat Semenyih punya. So macam like beli rumah duduk dekat area KL Lembah Kelang ni. And then bolehlah bekerja dekat dengan office pula kan. And then kalau pasal kereta tu saya tak tahu, itu suami saya. Kereta saya tak tahu, itu suami saya bersama. Dia memang minat kereta. Saya hanya rumah je. Saya nak rumah cantik. Saya tak suka rumah besar. Saya nak rumah kecil pun 2 tingkat pun okey dah. Tapi yang penting rumah tu selesa, cantik dan kemas. Bersih. Itu je. So macam so far tak ada plan untuk beli rumah-rumah lain pun tak ada dah. Memang nak satu rumah cukup untuk anak-anak aje. Nanti anak dah besar, dia kena usaha sendiri beli rumah dia. Jadi bukan ibu belikan satu seorang nanti. Tak, nanti dia orang selesa. Tak boleh. Kena usaha macam mana mama dia, mami dia. Betul. Cara Asha membawa diri tu macam betul-betul menyuntik inspirasi lah kepada wanita. Bagaimana Asha berusaha keras dalam usia yang muda. Mula-mula ingat lagi masa first Asha muncul. Cantik tak? Cantik je. Masa tu Asha ada plan ke? Tak sengaja viral ke apa? Sebab masa tu kan bukan zaman viral kan. Jadi macam masa tu Asha tak sekolah masa tu. Masa tu umur 15 ke 16 tahun tak sekolah. Jadi first time dapat makeup yang cantik. First time dapat melukis mata. Cantiknya mata aku. Saya ambil, pinjamlah handphone kakak. Sebab tu tak ada handphone lagi kan. Kakak nak rekod sekejap. Macam cantik je. Macam comel je. Terus rekod, upload dekat Kids. Tiba-tiba orang viralkan masuk YouTube. Kena kecam. Walaupun puji diri sendiri pun kena kecam ya. Faham sangat. So macam itulah tak dirancang lah. So macam like mungkin ini salah satu jalan yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan kepada Asha jalan kehidupan tu. Okay. Ini adalah peluang yang bagus sebenarnya. Sama ada Asha nak grab peluang ni ataupun tidak. Dah viral kan? Jadi Asha ambil peluang untuk gunakan benda ni sebagai satu kehidupan yang lebih baik. Rezeki. Yes, betul. Tu asbab. Asha, kita tahu awak punya perjalanan. Asha pernah dedahkan dekat Nona dulu macam mana betul. Berpindah randa. Lepas tu macam mana keadaan baju sekolah pun waktu tu kan. Macam mana dengan ibu awak bekerja, terpaksa jalan jauh. Sekarang awak dah berada di tahap yang tersendiri yang menjadi inspirasi ramai. Macam mana Asha sendiri menggunakan awak punya kelebihan tu untuk menginspirasikan orang lagi menerusi perniagaan sekarang, dan mungkin lepas ni awak nak jadi motivasi pula ke untuk menaikkan semangat? Faham. Okay, kalau untuk, terima kasih Kak Zuzi tanya soalan. Okay, kalau untuk Asha akan more to bidang business. Business which is sebab apa?
bidang bisnes ni lah yang mengubah hidup Asha. So, Asha nak buat awareness tentang produk lokal. Sebab produk lokal selalu dipandang rendah oleh masyarakat kita. Selalu sangat dipandang rendah disebabkan zaman-zaman dulunya. Jadi Asha akan buat dalam, tak kisahlah berapa tahun yang akan datang sekalipun, Asha akan buat awareness tentang produk lokal kita adalah memang the best yang terbaik sekali. Setanda dengan produk luar sana juga kan. Jadi Asha macam like kan bukan sekadar nak jadi motivasi ke apa ke, tapi melalui bisnes ni juga Asha dapat bagi motivasi kepada orang lain juga untuk menambahbaikkan kehidupan mereka sama ada dengan memakai produk Asha ataupun menjadi tim Asha. So macam like dalam bisnes ni banyak kebaikan yang Asha boleh buat. Sebab apa? Dalam our misi dan visi kita pun Asha dah tetapkan macam-macam yang Asha nak pada tahun 2032 nanti. Macam-macam. 10 tahun lagi. Ya, 10 tahun lagi. Tapi kita dah ada 3 milestone. Kita ada 3 milestone, which is milestone yang pertama, milestone yang kedua dan milestone yang ketiga. Milestone ketiga tu yang 10 tahun yang akan datang lah. Tapi untuk yang milestone kedua iaitu yang 5 tahun akan datang, Asha memang nak ada outlet untuk produk Asha di seluruh mall yang ada di Malaysia yang akan diberikan kepada Asha punya tim-tim untuk handle business. Sebab apa? Amin. InsyaAllah dengan izin Allah. So, melalui situ, Asha nak bagi inspirasi adalah melalui kehidupan Asha. Asha tak kisah untuk share kisah-kisah zaman dulu Asha. Asha tak kisah sebab benda tu akan memberi inspirasi. Sebab apa? Seteruk-teruk kehidupan Asha, mungkin ada lagi teruk kehidupan orang lain yang kita tak tahu. Tapi mungkin daripada situ dia boleh ambil lagi semangat daripada situ untuk dia ubah hidup dia. Kemungkinan Asha akan keluarkan buku ke. Mana tahu. Buku menceritakan kisah kehidupan Asha untuk memberi inspirasi pada orang. Kan? Kita tak tahu. Tapi itulah sebab apa yang Asha tahu sekarang ni, orang suka apa yang Asha buat. Orang suka apa Asha makan, apa Asha pakai, apa Asha buat. So diorang nak ikut benda tu. That's why Asha kena hati-hati dalam memposting sesuatu benda. Okay, kalau yang konten tu, kalau yang konten yang Aisyah buat selalu tu, adakah macam esok baru fikir macam okey lah esok nak buat ni sekian plan dia esok, ataupun terus dapat je okey nak buatlah konten ni. Selalunya macam mana? Aisyah akan rancang dulu ke apa? Dia ikut situasi. Okay. Kalau contoh Asha dapat idea dan tiba-tiba waktu tu waktu malam, so kena esok lah kena buat. Tapi kalau contoh lah kan, contoh macam sekarang ni konten yang Asha akan di-upload sekejap lagi adalah konten di mana nak thanks to majalah Nona kerana jemput Asha. So sekarang Asha tengah rekod. Tengah rekod sekarang ni. Tengah rekod ni akan di-upload, akan menceritakan alhamdulillah majalah Nona kena notice Asha punya cerita siapa diri Asha. Itu macam ini antaranya yang terfikir. Semalam kan konten, so macam like terfikir macam majalah Nona ada konten aku, so aku kena buat konten. Majalah Nona cepat fikir. Dia kena cepat. Kalau lambat dia akan hilang tau. Otak kita ni dia memang suka manipulate tau. Suka manipulate kita. Dia datang tu dia pergi. Jadi bila dia datang tu kita kena lock terus. Yang kita kena lock tu kena ada tulis kat buku ke ingat kat otak je? Kalau macam saya suka tulis dekat notes kat handphone. Handphone. Notes kat handphone macam tu apa semua kan. Baik, kalau macam yang susah aku tulis notes lah kat handphone. Tapi kalau macam benda yang senang-senang saja saya tak. Saya hanya fikir otak je apa nak kena buat. Asha, teringat tau perkongsian Asha tentang membuat resepsi yang tertangguh selama 5 tahun tu. Macam momen tu memang macam
bukan menusuk apa sih? Macam menyentuh hati orang-orang lain. Macam dia sekarang kagumnya dengan Asha sampai macam ni dah 5 tahun, anak 3 masih nak buat resepsi tu. Macam boleh Asha share tak macam perasaan Asha masa tu? Kejap, Cuk Kak Maizan. Masa saya jumpa Asha time tu, dia ada photoshoot dengan majalah Nona. Hari tu kalau tak silap dalam berapa bulan agaknya kot, dia dah nak kahwin, dia beritahu dia dah nak kahwin. Kuat sekali boy dekat studio. Dan dia kata dia tak buat majlis Asha time tu. Betul, tak buat majlis kan dia kata. So bila lah 5 tahun lepas tu baru dia buat. Dan lagi besar daripada apa yang diimpikan rasanya kan Asha? Betul sangat-sangat. Macam mana tu Syah? Okey, yelah betul. Asha dah teringat balik bila Kak Suzy sebut, ya betul. Sebelum beberapa bulan, bukan beberapa bulan. Rasanya beberapa hari. Beberapa hari sebelum nak nikah tu kan, sebenarnya Asha dengan Iboy ni macam like, okay, Asha kan dah jadi anak yatim. Dan anak yatim ni dah tak bergantung kat siapa. So bila dah dapat boyfriend masa tu, jadi macam like Asha tak nak pula, memang masa tu Asha dah ada followers. So Asha tak nak macam nak keluar sama-sama setiap hari apa semua, macam tak elok lah benda tu kan. So kami buat keputusan which is untuk kahwin awal. Walaupun masa tu tak berduit. Tapi at least Asha cakap dengan Iboy, saya cakap tak apa. Rezeki akan datang nanti. Kita kahwin dulu. Sebab rezeki selepas kahwin ni mesti ada. Tak kisah daripada segi wang ke, daripada segi keluarga yang baik ke, daripada segi macam-macam. Rezeki banyak. Dia bukan sekadar daripada duit sahaja. So cakap dengan Ibu, tak apa, kita kahwin dahulu kan. Jadi masa kahwin tu tak ada duit. Jadi buat yang mana yang patut saja akad nikah. Nak pula Asha rasa macam lega, ada yang sponsor juga kan pada waktu tu. Macam alhamdulillah rezeki lah ada yang sponsor letak. Memang tak adanya, mungkin pakai baju lain. Baju tu masih ada orang yang sponsor kan. Jadi cakap dengan husband, cakap okay tak apa, nanti anniversary kita sanding lah lagi yang nak. Okay. So bila nak sanding mengandung. Nak sanding je mengandung. Sampai cukup nombor 3 ni. Jadi cakap dengan Ibu, okay sayang tak apa yang tahun yang kelima ni cakap dengan Ibu, cakap dengan dia, sayang tak apa, kita stop dulu, jangan mengandung lagi. Jangan mengandung lagi, sabar besar. Kita bersanding dahulu untuk anniversary kita yang ke-5 tahun. Nak pula number tu pula number yang elok, number 5 kan. So macam like tak apalah, yang ke-5 tahun dari situlah. Kan orang cakap ujian waktu berkahwin kan 5 tahun yang pertama kan. Jadi kita dah melepas 5 tahun yang pertama tu. Cakap ada. Tu kita kena menghargai cakap apa? Bukan hargai, kita celebrate. Kita celebrate. Meraihkan, betul. Meraihkan yang ke-5 tahun ni kita buat. So masa buat preparation tu, Asha baru tahu betapa kelam kabutnya bila nak buat majlis bersanding ni. Ya Rabbi. So macam like, rasa macam ni kena buat ke? Ni kena buat ke? Nak pula dalam beberapa hari sebelum nak bersanding tu, diorang cakap apa? Lebih baik ada malam berinai. No! Malam berinai pun kena buat. Malam berinai pun buat juga. Nak betul-betul rasa macam real bersanding tu kan. So macam like nak pula masa majlis kahwin tu pun ada yang sponsor. Baju dan juga tempat tu pun orang yang sponsor juga. Which is baju daripada Hijab Istahab. Kalau Allah, tempat tu apa nama, dah lupa dah nama tempat tu. Tapi tak apalah, yang tu lah diorang sponsor lah. Memang tempat yang cantik, sangat-sangat cantik. Asal rasa macam wow, tak sangka inilah masa yang dinanti-nantikan selama 5 tahun, akhirnya depan mata. Lepas tu macam tak sangka, macam ya Allah, yang nak bersanding ke ni. Hampir menitik air mata waktu tu. Macam yang 5 tahun yang kita tunggu detik-detik ni yang. Dulu kita sangka macam kita tak akan dapat benda ni. Tapi disebabkan Allah dah kata kalau kita usaha mesti ada rezekinya. So macam ya Allah, tak sangka macam like pegang tangan. Tapi lepas tu bila dia pegang tangan macam yang tak boleh pegang tangan lagi, tak bersanding lagi. Macam tu macam like duk rasa macam dah macam alah kita buat lah macam like baru nak kahwin. Macam tu kan. Tapi ada anak dah. Gitu.
Dah ada handbag dah. Dah ada handbag dah. So bila dah ada depan mata tu macam lah, ya Allah tak sangka rezeki selepas 5 tahun akhirnya dapat jugalah. Tapi rasa macam best nak pula 200 saja pack boleh masuk waktu tu. Cuma rasa macam ada sedikit kekosongan di mana yalah arwah mak ayah tak ada kan untuk melihat, tengok anak dia seorang ni kahwin, majlis besar dia apa semua kan. Tapi ada mak dan ayah mertua pun Asha dah bersyukur sangat-sangat dah. Walaupun Asha kehilangan arwah mak ayah, tapi Allah hadirkan mak ayah mentua yang sangat baik yang layan Asha macam anak sendiri. Betul lah Asha. Alhamdulillah. Kak Maizan, nak tahu jugalah sepanjang Aisyah buat konten hari-hari ni, apa cabaran atau kenangan yang paling awak tak boleh lupa lah? Mungkin kena marah dengan orang ke buat konten tu ke? Okay, so far faham. Kalau yang Asha kalau boleh Asha nak elak daripada kecaman. Tapi kita tak boleh nak lari. Kita tak nak lari je. Kita tak nak lari daripada kecaman. Kecaman sentiasa ada. Walaupun kita buat benda tu rasa macam benda tak ada apa pun. Tapi kalau orang nak kecam, orang tak akan kecam. Memang tak boleh nak lari. Mulut orang memang tak boleh nak lari. So kalau macam selepas video tu dah dibuat, itu tak kisahlah, kecaman memang sentiasa ada. Tapi dalam proses video tu nak dibuat, tak ada lagi lah untuk orang kecam. Tapi cabaran-cabarannya adalah anak-anak. Anak-anak sagi menangis lah, sagi mami nak susu lah, sagi mami nak makan lah, sagi bergaduh lah dua orang tu lah, adik-beradik tu. Itu cabaran-cabarannya. Tapi so far semuanya berjalan dengan lancar sebab adanya husband yang membantu. So setiap apa yang like Asha, that's why orang selalu tanya Asha macam mana Asha boleh jaga rumah, boleh bekerja, boleh buat konten lagi. Apa tips yang Asha selalu buat? Boleh share tak macam mana Asha boleh bahagikan masa antara semua benda tu kan? Satu je jawapan Asha, husband tolong. Husband tolong. Kalau husband Asha tak tolong, mungkin Asha tak akan dapat buat apa yang Asha buat sekarang ni. Sebab kena tolong. Macam Harumah kan. Harumah, okay Asha nak masak, dia tolong jaga anak kejap. Asha nak buat konten, dia tolong jaga anak kejap. Okay, contoh macam nak pergi bekerja kan, kami sama-sama jaga. Macam like husband banyak tolong dari segi apa yang Asha buat sekarang ni. Memang banyak husband yang tolong. So memang Asha hargai sangat husband Asha. Sebab dia yang banyak menolong dari apa yang orang duk macam like, wah macam manalah bagusnya Asha dapat share bahagi masa dengan anak-anak apa semua kan. Tak, bukan Asha tapi husband. Husband Asha yang banyak. That's why Asha selalu buat create awareness pasal benda ni supaya isteri-isteri boleh bagi kat husband mereka. Gitu. Asha, macam mana pula kalau seorang usahawan tu dia dapat suami yang tak menyokong? Macam mana tu kita nak handle masalah tu? Itulah Asha sebenarnya, sebab Asha pernah dapat tim Asha yang di mana husband mereka tak support benda tu. Mereka bukan tak support. Tapi mereka tak percaya lagi. Mereka tak percaya lagi yang bini dia ni boleh buat. Mereka ingat bini dia ni hanya duduk rumah, jaga anak, masak-masak sahaja. No. Sebab perempuan, wanita ada kehebatan dia yang para lelaki ni tak tahu. Betul. Sebab apa? Kita pula yang wanita ni kita rasa takut lagi. Tapi setiap wanita ada kelebihan dia, ada kehebatan dia dalam diri dia, cuma perlu dicabar. Okay, salah satu cabaran dia adalah suami tak support. Jadi macam mana nak bagi suami support? Jadi dia kena tanam dalam diri dia, mindset dia, tak apa, aku kena buat juga sampai suami aku percaya yang aku boleh. Yang aku boleh, tak kisah dalam bidang bisnes ke, dalam bidang apa sahaja pun. Dia ada kehebatan dia tersendiri. Jadi dia kena cabar, dia kena buktikan. Sebab orang, sama juga, dia bukan setakat suami. Keluarga pun. Selagi dia tak proof benda tu, lagi tu orang tak akan percaya. Tapi once dia proof, once dia tunjuk benda tu, baru orang akan percaya, baru orang akan support. Itulah realiti kehidupan kita sebenarnya. Itulah. Kalau kita tak tunjuk, kalau pada permulaan memang orang tak akan support kita sebenarnya. Itulah dia.
Hebat sungguh tips daripada Ashali. Suzy, sebelum soalan terakhir dari Akak, Suzy ada soalan lagi tak? Tak apa, kita bagi laluan dekat Kak. Okey, soalan terakhir Aisyah, apa perancangan Aisyah? Tadi macam Aisyah dah jawab soalan dulu dah, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Okey, boleh share sikit perancangan sebelum kita tutup kita punya Nona on air hari ni? Okay, perancangan yang 10 tahun ataupun 5 tahun yang akan datang lah. Asya nak, macam saya cakap tadi, Asya nak create more awareness tentang kehebatan seorang wanita. Gitu. Macam like, sebab Asya support woman. Asya memang support woman. Walau apa pun macam like, kalau ada wanita yang sedang ada masalah, datang jumpa Asya akan tolong. InsyaAllah. Asya nak create more awareness tentang empower woman. Gitulah. Begitulah. Macam Asya beritahu tadi, kemungkinan Asya akan buat buku. Asya akan buat buku ke. And then Asya nak kembangkan lagi bisnes Asya di pelsadia dunia. Kemungkinan akan masuk ke Indonesia, Thailand, Brunei, Singapura. Maybe yang paling besar sekali adalah Korea. Nak masuk market Korea bukan senang. Itulah perancangan Asya 5 tahun yang akan datang dan pasti benda tu jadi. Walaupun rasa macam mustahil lah, tapi tak mustahil akan dapat. Itulah. Semoga apa perancangan Asya berjaya. Dan macam kalau sembang Asya ni, kita tak percaya tahu umur Asya ni 25 tahun. Macam pengalaman tu besar banyak. Seronok macam kita nak buat next session, boleh tak Asya? Boleh je. Okey, terima kasih Aisyah kerana sudi meluangkan masa bersama Nona on air. Terima kasih juga kalau ada kepada rezeki Kak kita Suzy jumpa dan Kak lagi. Maizal. Baik, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, buat pengetahuan Aisyah, hujung tahun bulan 12 ni kita ada Nona Superwoman. Harap Aisyah support kita bersama Nona. Boleh. No worries. Kita support wanita, kena sokong wanita kan? Betul. Superwoman. Okey, terima kasih Aisyah, terima kasih Suzy. Kita terundur diri, kita bertemu diri lagi minggu depan bersama Nona on air. Terima kasih Aisyah. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Bye. Bye.